Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Hanif, pengacara majlis, yang dihormati pengurusi masjid, sultan kuasa, tuan-tuan imam, para bilal, asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah. Siapa tuan-tuan tengok saya semacam ni? Macam nak marah dia, macam saya tengok. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sebenarnya daripada Taiping tadi. Dari Taiping, ada sahabat kita yang biasa duk mai kuliah, duk ikut kuliah sebelah kita. Kalau tuan-tuan perasan, seorang sahabat yang special, dia naik kursi roda. Setiap kali kuliah dia akan ada dalam majlis kita ni, kursi roda, isteri dia akan bawa dia. Hari ini dia telah kembali bertemu dengan Allah SWT. Dia masuk hospital kemarin, salih ala Sayyidina, dan hari ini dia meninggal dunia pagi tadi. Saya bergegas pergi ke tempat, pergi ke rumah dia, sempat sampai untuk solat jenazah. Dan tuan-tuan, subhanallah, waktu selepas saya sampai-sampai tu dia pada siap kafan dah. Jadi sampai-sampai dia turun ke masjid untuk solat jenazah. Mula dia cadang nak buat lepas isyak, tapi dia buat awal. Jadi saya yang mana sempat sampai, ada beberapa daripada kami sempat sampai. Jadi subhanallah tuan-tuan, jadi bila disebabkan awal sikit, maka kubur tu tak sempat nak buat preparation yang sempurna, maka buat balik ke rumah dulu. Balik rumah dulu tuan-tuan, dan jenazah dia dibuka set untuk orang-orang yang ziarah, orang ramai dapat ziarah. Saya nak abang tuan-tuan, saya tengok wajah yang sangat berseri dan wajah dalam keadaan yang sepertinya sedang senyum. Subhanallah tuan-tuan, wajah macam senyum, matanya sedikit terbuka, dan wajah sangat berseri macam orang tidur. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Ini gambaran Allah bagi dekat dia kemuliaan-kemuliaan di akhir kehidupan dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya tengok tuan-tuan, Allah tutup kehidupan dia tu dengan orang jadi seorang yang istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Saya tak tahu dalam keadaan kalau kita duduk di tempat dia, mungkin kita tak mai majlis ilmu. Dia dalam keadaan dia tak boleh bangun, tak boleh berjalan, tangan dia pun tak boleh nak angkat. Isteri dia, anak-anak dia yang suap makan dalam mulut dia. Saya simak disebabkan kecederaan, kemalangan. Tuan-tuan, kepalanya dibelah sebagainya, tuan-tuan, dia cacat. Tak boleh bangun, tangan dia duduk macam ni. Dan kalau tuan-tuan salam dengan dia macam tu tangan dia. Dia hanya boleh angkat tangan dia, tapi tangan dia tak boleh nak buka, kaki dia tak boleh nak jalan. Tapi istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Akhir hayat dia keadaannya demikian, wajahnya tuan-tuan subhanallah sangat berseri dan dengan penuh dengan senyuman. Saya kata tuan-tuan, ini tanda kemuliaan Allah bagi dekat dia. Mudah-mudahan tuan-tuan syurga untuk dia. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, saya jadi bergegas balik mai, mandi-mandi tukar baju, turun mai sangkut jam pula Semang Jaya tu sampai pukul 8. Ala kulli hal, jumpa kita pada malam ni dan kita nak bincang satu perbincangan yang salih ala Sayyidina Muhammad, yang sangat penting untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, iaitulah untuk kita hidup di dalam sunnah Nabi SAW, untuk kita hidup di dalam sunnah Nabi SAW. Saya menyusun satu kitab, amalan Rasulullah SAW daripada bangkit tidur sampai Rasulullah tidur balik. Dia inspired saya, salih alaihi wasallam, tuan-tuan. Sebab setiap hari kita, biasanya kita akan rutin buat benda yang sama. Tuan-tuan akan bangkit tidur, kemudian kita mandi, kita gosok gigi, kita makan, kita breakfast, kemudian sekali kita pakai baju, kemudian kita pergi kerja, kemudian
waktu kita buat kerja, waktu kita bermusafir dalam perjalanan tu apa kita buat. Jadi tuan-tuan sekalian, timbul dalam kepala saya, Masa Ahmad, alangkah cantiknya kalau apa yang kita buat dalam hidup kita tu itu sesuai dengan apa yang Nabi buat. Dan kita ingat pula, kita niatlah hati kita bahawa kita sedang mencontohi Nabi SAW. Maka tuan-tuan boleh bayang sepanjang hidup kita tu semua dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Semua dalam sunnahnya Nabi SAW. Subhanallah, saya makan. Alangkah mulianya kehidupan kita. Sebab kita macam mana pun kita pakai baju, alangkah cantiknya baju yang kita pakai itu sesuai dengan cara Nabi SAW pakai baju. Kita semua makan, macam mana makan gitu cantiknya sesuai dengan macam cara Nabi SAW makan. Sampai ke tidur kita, tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, saya cuba nak kupas sebuah sikit salih alaihi wasallam. Tapi saya tak buat buku tu hari ni. Tak buat sebab saya ada technical sikit selepas kita print buku tu. Kemudian Salih Al-Syamad baru perasan kata ada printing error. Kadang-kadang bila kita print, kita menulis buku ni, tuan-tuan tahu siapa yang tulis buku tahu. Bila kita menulis, tuan-tuan, sekali kita nak convert episode tu untuk printing, kadang-kadang dia punya word tu terbalik kurang. Kalau bahasa Melayu tak puas sikit, dia panggil typo sikit-sikit, kita boleh faham. Kita nak tulis datang, dia tukar jadi dating. Kita nak tulis teh, dia jadi the, dia tukar, dia automatik tukar, ada format. Jadi bila kita tulis dalam bahasa Jawi, dalam bahasa Arab ni, tuan-tuan sekalian, bila kita convert, dia duk recognize kata kita sedang menulis bahasa Melayu. Maka tuan-tuan, dia terbalik. Dia terbalik A, B, C, D, E, dia jadi E, terbalik tu sampai A ke sana, dia terbalik tu. Jadi baru perasan ni, saya hantar balik dekat publisher, kemudian publisher buat amendment balik, tuan-tuan sekalian, dan Salih Semat takdirnya esok baru sampai. Tak jumpa tuan-tuan. Tapi tak apalah, malam ni kita nak bincang sebuah sikit tentang berkaitan dengan kita hidup dalam sunnah Nabi SAW. Baik, sebelum nak bincang yang tu, pasal apa kita kena hidup dalam sunnah Nabi SAW? Pasal apa kita kena duduk dalam sunnah Nabi SAW? Yang pertama, tuan-tuan, sebab itu tanda mencintai. Tuan-tuan nak cinta siapa lagi kalau kita tak cinta kat Rasulullah SAW? Cinta siapa? Kita mencintai Nabi ni, tuan, bukan saja-saja nak cinta macam kita cinta kat isteri kita. Kita nak cinta kat Nabi bukan macam kita cinta kat anak kita. Anak kita jatuh luka sikit, tuan-tuan, kita dah susah hati. Anak kita sakit, kita dah Salih Al-Syamad, tuan-tuan, macam-macam. Jadi subhanallah, kita mencintai Nabi ni SAW, Nabi SAW itu lebih daripada cinta kepada anak dan isteri kita. Tuntutan untuk mencintai Nabi SAW ini lebih daripada tuntutan untuk mencintai anak dan isteri kita. Bahkan mencintai ibu dan ayah kita yang duduk dalam kewajipan untuk kita mencintai. Kita nak kena cinta dekat mak kita, kita nak kena jaga hati mak kita, kita nak kena khidmat dekat ibu ayah kita, sampai ke tahap celaka orang yang dia subhanallah ada mak dan ayah atau salah seorang daripada keduanya, tapi mak dan ayahnya tak menyebabkan dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dengar macam mana Nabi SAW naik tangga mimbar, 3 tangga mimbar Nabi SAW panjat tangga mimbar, kemudian Nabi kata amin, amin. Sahabat kata thalatha marrat, 3 kali Nabi kata amin. Para sahabat keheranan, pasal apa Nabi SAW duk kata amin? Tak pernah Nabi SAW duk buat lagu tu. Biasa duk naik tangga mimbar, naik macam tu je. Tapi hari tu naik satu amin, naik satu amin, naik satu amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu buat benda yang kami tak pernah tengok kamu buat hari ini. Salih Al-Syamad, apa yang kamu aminkan? Dia kata, tadi ketika aku naik mimbar, malaikat Jibril mai berdoa kepadaku dengan 3 doa dan aku aminkan doa dia. Tuan-tuan kena faham, siapa doa tu? Malaikat doa. Kalau malaikat doa tu pun hebat sangat dah. Sebab tu apa saja yang boleh mengundang doa para malaikat, tuan-tuan buat. Tuan-tuan istiqamah wudu, tuan-tuan pergi sagi batal wudu, tuan-tuan pergi ambil wudu semula. Tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan wudu. Tuan-tuan duduk dalam saf. Salah satu benda yang mengundang doa para malaikat, tuan-tuan duduk dalam saf, tuan-tuan kekal duduk tempat tuan-tuan sembahyang tu tanpa tuan-tuan beralih ke tempat lain. Selagi tuan-tuan duduk di tempat saf tu, selagi tu malaikat duduk berdoa dekat dia. Ni selalu kita tengok tadi, tuan-tuan, Allah, mistake done, dia panggil. Mistake has been done. Kesilapan yang kita biasa buat, selalu buat apa dia? Lepas bagi salam, pindah tempat. Lepas kita bagi salam, kita pindah tempat kita duduk tu. Waktu tu malaikat tak sabar nak doa dekat kita. Malang kita dan tak reti, sekarang kita pindah tempat, malaikat tutup buku. Nak doa tadi tak jadi. Sayanglah.
Sayanglah pasal doa para malaikat ni tak ada hijab. Doa makhluk yang tak pernah melakukan kesilapan di sisi Allah, makhluk yang tak pernah melakukan kemaksiatan di sisi Allah, makhluk yang kalau Allah suruh buat apa dia buat belaka, makhluk yang sangat taat pada Allah. Dia doa dekat kita. Biasanya malaikat akan berdoa kepada kita dengan dua doa. Yang pertama, Allahumma ghfir lahu, ya Allah engkau ampunkanlah dosa dia. Doa yang kedua dia panjat, Allahumma ghfir lahu. Yang kedua dia kata warhamhu, ya Allah ampun dosa. Ya Allah ampun dosa dia, ya Allah engkau sayanglah dekat dia. Bahasa kita lah. Kalau sebut warhamhu ni maksud engkau rahmatilah dia. Rahmat ni kita faham, sayanglah, kasih sayang, belas kasihan. Ya Allah engkau sayanglah dekat dia. Siapa doa ni? Malaikat doa. Dan kalau tuan-tuan ada sakit, siapa dekat tempat kita ni sakit? Kalau tuan-tuan ada sakit, tuan-tuan doa kepada kawan kita yang sakit tanpa pengetahuan dia. Kalau tuan-tuan ada hajat, siapa dekat sini yang dibelenggu hutang, dia terikat dengan hutang banyak kat dia, dia nak tak tahu macam mana nak keluar daripada hutang dia tu, dengan terjun daripada Pulau Pinang sudah. Yang nak simat, tak ada kena-mengena yang hidup yang mati. Tak simat. Jangan duk buat benda pelik-pelik. Tuan-tuan sekalian semat, kalau tuan-tuan dibelenggu dengan hutang, tuan-tuan cari kawan-kawan tuan-tuan yang dia duduk dalam hutang dan tuan-tuan doa supaya Allah lepaskan hutang dia, dalam keadaan tuan-tuan jangan habaq kat dia. Kalau tuan-tuan ada hajat yang sangat-sangat tuan-tuan nak, maka tuan-tuan tolong doa dekat kawan tuan-tuan yang punya hajat yang sama dengan tuan-tuan, dalam keadaan tuan-tuan tak habaq kat dia. Sebab Nabi SAW sebut apa? Siapa yang berdoa kepada saudaranya bil ghaibi, dalam keadaan belakang dia, di belakang dia tanpa pengetahuan kawan itu, saudara itu, maka malaikat yang duduk di hujung kepalanya akan mengaminkan doa tersebut dan berdoa yang seumpama untuk dia. Faham tak ni? Malaikat ni dia angkat tangan, kita baca, dia kata amin, amin loh. Doa kita diaminkan malaikat. Doa kita ni tuan-tuan boleh jadi mustajab, boleh tidak lagi. Tapi yang akan berdoa balik dekat kita itu malaikat. Kita kata, ya Allah kau sembuhkanlah kawan aku tu, ya Allah kita duduk sakit ni. Bukan doa kat kita lagi, doa kat kawan kita dulu. Ya Allah engkau berilah kesembuhan kepada dia, ya Allah kesian sangat tengok dia, ya Allah engkau bagi kesembuhan yang sungguh-sungguh untuk dia. Jauhilah dia daripada penyakit mara bahaya bencana yang tak sanggup untuk dia tangguh, ya Allah engkau bagilah kesembuhan kat dia. Doa ni sungguh-sungguh. Tuan-tuan, syarat jangan pihak mak dia. Lepas tu malaikat yang aminkan doa kita tu, ya Allah engkau berilah kesihatan kepada dia yang berdoa ni. Dan doa untuk kita lagi special, malaikat yang panjat. Kawan kita semua, syarat jangan pihak mak dia. Kawan semua, esok dia mesti kat kawan tu, hang semalam pagi ni hang berasa lagu mana? Dia mesti pagi ni hang berasa lagu mana? Kawan tu berjawab, itulah hari ni macam berasa lapang, berasa lega sikit. Pasal apa hang tanya lagu tu? Itulah makbul doa aku semalam kat hang hantar. Tuan-tuan semat. Sebab apa saja benda yang mengundang doa para malaikat, tuan-tuan buat. Faham ni maksud semat? Kalau malaikat berdoa pun sangat hebat dah, tuan-tuan boleh bayang tak? Yang berdoa pada hari tersebut kepada Nabi SAW itu ketua segala malaikat. Nama apa? Jibril alaihi salam. Kemudian yang mengaminkan pula bukan calon-calon orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dipanjatkan oleh makhluk mulia, diaminkan oleh makhluk paling mulia. Maka doa ni tuan-tuan sangat mustajab. Doa yang pertama dia, buaidah, celakalah man adraka Ramadan falam yughfirlah, orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat pengampunan. Celaka orang ni. Dalam satu riwayat sebut a'abbadahullah, nescaya orang ni jauh dari pandangan Allah. Allah tak mau tengok dia, Allah benci kat dia. Siapa orang masuk bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan? Salih ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa Allah marah sangat? Pasal bulan tu bulan pengampunan. Bulan Allah nak ampun segala dosa. Tiba-tiba dia masuk tak dapat pengampunan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Celaka orang ni kata. Nabi kata amin. Yang kedua, celakalah siapa? Orang yang salih ala Sayyidina Muhammad, Allah kurniakan kepadanya ibu dan ayah atau salah seorang daripada keduanya, lalu ibu dan ayahnya tak jadi penyebab untuk dia masuk syurga Allah.
Mak ayah dia ni pintu syurga dah. Mak ayah dia ni kunci nak masuk syurga dah. Tapi dia tak berjumpa kunci tu. Dia tak boleh nak buka pintu tu. Pasal apa? Pasal dia tak taat dekat ibu ayah dia. Pasal dia derhaka kat ibu ayah dia. Pasal dia tak khidmat kat ibu dan ayah dia. Dia gurih hati ibu ayah dia. Dia sakitkan hati ibu dan ayah dia. Ayah dan ibu dia memendam perasaan kebencian dalam hati dia. Maka tuan-tuan, mak dan ayahnya tak jadi salih alaihi Muhammad, pintu jalan dia untuk masuk syurga. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, celaka orang ni. Nabi aminkan doa tersebut. Tuan-tuan Muhammad. Yang ketiga, muaidah, celakalah. Siapa? Siapa yang apabila disebutkan nama kamu, dia tidak berselawat kepada kamu. Yang ni tuan-tuan saya, kadang-kadang kita fikir, saya selalu sebut kata-kata risau kita ni tuan. Apa nak jadi dengan kita saya pun tak tahu. Saya lah tuan-tuan okey kot insya-Allah. Sungguh tak nak duduk saja-saja nak selawat dekat Nabi. Tak buat. Hebat selawat ni tuan-tuan. Mana ada benda amalan salih alaihi Muhammad yang lebih hebat daripada selawat Nabi SAW. Kita ni dosa berlambak kan. Dosa punya banyak. Layak tak kawan-kawan kita selawat main dekat kita? Mau cara dosa banyak-banyak ni. Kawan-kawan kita nak selawat kat kita ni. Layak tak? Tak. Tuan-tuan kuling-kuling lah, anggut-anggut lah sama. Saya tanya ni, buat keras ke tu, siapa? Sikit pun tak layak kawan-kawan kita nak selawat kat kita. Pasal dosa kita banyak. Nabi layaklah kita selawat dekat dia. Nabi SAW orang nombor satu adalah Habibullah, kekasih Allah, orang paling tinggi di sisi Allah. Jasa dia sangat banyak kat kita. Layaklah kita selawat kat Nabi SAW. Tapi kita ni apa special orang nak selawat kat kita? Tak ada apa. Dosa banyak, kotor, busuk punya orang. Tapi satu amalan ni Allah selawat kat kita. Bukan manusia. Allah selawat kat kita. Dosa berlambak ni, dosa berlambak pun Allah tak pandang. Hang buat yang ni Allah selawatkan. Bukan sekali, hang buat sekali je Allah selawat 10 kali buatan. Dan sebab apa dia? Selawat. Selawat. Duduk saja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 10 selawat Allah bagi kita. Bukan sekadar Allah selawat, malaikat selawat kat kita. Subhanallah. Yang manusia sikit pun tak layak nak selawat kat kita. Ni Allah selawat kat kita. Apa dia? Buat apa? Selawat ya. Bukan payah pun nak selawat. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak cerita teruk kita ni. Nak duduk saja-saja tak? Memang tak selawat dah. Duduk saja duduk atas kereta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ada tengok TV Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sendiri-sendiri nak selawat pun tak buat. Orang suruh selawat pun tak buat. Orang suruh pun tak buat. Tahu orang suruh bila? Bila orang suruh kita selawat? Bila orang kata nama Nabi, maka kita kena selawat. Duk main kuliah ustaz duk sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni macam beku mulut, tak boleh nak bergerak sikit pun. Masih pun tak selawat. Lepas tu baru teringat, weh tak selawat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa kita lagu ni? Pasal apa dia tak automatik? Sebut nama dia pun, dia akan Allahumma salli ala Muhammad. Paling tidak, sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tak boleh nak keluar? Saya takut bebannya hati kita ni sampai kita tak mau mengundang selawat Allah dekat kita. Dan benda ni bukan benda buat-buat. Bukan benda berlakon. Benda ni dia main spontaneous. Pasal benda tu dah lekat dengan kita. Mana Zaman? Takut tu. Jadi tuan-tuan sekalian, Ustaz Zaman, nak cerita yang kedua tadi, buat apa tu? Jadi subhanallah, macam mana kita dituntut untuk menghargai ibu bapa, menyayangi ibu bapa, mengangkat ibu bapa duduk di tempat dan di darjat dia. Pun begitu, letak Nabi tinggi daripada ibu ayah kita. La yu'minu ahadukum hatta
Akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah SAW. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih dekat aku, kata Nabi, lebih pada mak bapak dia, lebih pada anak pinak dia, lebih manusia seluruhnya. Subhanallah. Itu yang pertama, tuntutan. Pasal apa kita kena cinta Nabi? Pasal dia syarat kesempurnaan iman, nak ikut Nabi tu. Yang kedua, pasal apa nak kena ikut Nabi SAW dan kena mencintai Nabi SAW? Pasal dia membawa kepada kemanisan iman. Tahu dapat mana iman lagu mana? Dapat kemanisan iman ni tuan-tuan, dia berasa kelazatan, kesedapan, kemanisan dalam ibadat dia kepada Allah. Yang ni pun nak kena muhasabah kita juga ni. Sebab saya tak berasa tu ada kat saya. Kan? Kita tunggu, tak sabar nak tunggu masuk semayang, tu rasa kemanisan iman. Tak sabar nak berasa, tak sabar nak duduk depan Quran, nak baca Quran. Tak ada. Tak sabar nak bangun qiyamul lail malam-malam, berdiri menangis ingat dekat Allah. Tak ada. Saya ingat Tok Guru ni Aziz tuan. Waktu dia pergi luar negara, jumpa dengan student-student di sana. Kita ni kalau pergi travel jauh-jauh tuan-tuan, dia jet lag. Jet lag, timing tak betul, sana siang sini malam. Jadi itu kalau kita duduk berasa macam sini siang lagi, duduk sana walaupun malam mata tak boleh tidur. Pasal apa? Otak masih duduk siang lagi. Kalau kita sampai sana tuan-tuan sekalian, saya semat siang sini malam, mengantuk tengah hari tu. Pasal apa? Otak masih duduk set kata sana. Sementara dia nak immune kan, dia panggil jet lag. Tok Guru sampai sana pukul 3-4 pagi tuan-tuan. Dia tidur saat dia bangkit pukul 3-4 pagi. Tahajud macam mana dia duduk buat kat sini? Tahajud tak buat. Pelajar-pelajar duduk tengok Tok Guru. Lepas tu lepas tu tanya dia, Tok Guru nak tanya Ustaz, Tok Guru tak letih ke? Rehatlah Ustaz. Kita kalau musafir sikit pakailah tahajud apa, bukan dekat tahajud, mayang pun tak panggil. Ni Ustaz dia semak tahajud, dia kata Tok Guru tak letih ke? Dia kata benda manis, benda sedap. Bila benda sedap, sayang nak tinggal. Dia akan usaha untuk dapat. Tu kemanisan iman. Kita satu pun tak ada khusyuk mayang, tak ada sedap ibadat, tak ada sedap baca Quran, tak ada sedap zikir, tak ada. Tak pasal apa? Pasal kita tak cukup syarat untuk mendapat kemanisan iman. Apa syarat nak dapat kemanisan iman? Nombor satu, an yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahuma. Mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada yang selain daripada keduanya. Allah dan Rasul nombor satu, yang lain semua duduk bawah dia. Yang kedua, dia mencintai saudara dia ni, saudara dia semua ni. Dan tidaklah dia cintai melainkan cintanya itu semata-mata kerana Allah. Bukan sebab apa-apa, bukan sebab dia baik dengan kita, bukan sebab dia segak, bukan sebab dia saling suka tolong orang. Tak, asal dia mengucap 2 kalimah syahadah, kita cinta dekat dia. Walaupun dia tak segak, walaupun dia kasar, walaupun dia tak semayang. Sayang tu lagu mana? Sayang tu nak ajak dia untuk buat ibadat, nak tinggalkan kemaksiatan dia. Okay. Yang ketiga, cara nak dapat kemanisan iman macam mana? Kata Nabi SAW, kamu benci untuk kembali kepada kufur, kamu benci untuk kembali kepada maksiat, sebagaimana kamu benci dilemparkan ke dalam api. Benci nak masuk api, macam tu dia benci nak balik pada maksiatnya. Benda yang pernah dia buat dulu, kesilapan dia buat tu, dia menyesal. Itu syarat nak dapat kemanisan iman. Tiga-tiga pun tak ada kat kita. Sebab tu kita tak sedap dalam ibadat. Jadi tuan-tuan, mencintai Nabi ni pasal apa? Pasal nak dapat kemanisan iman. Yang ketiga, pasal apa nak kena ikut Nabi, nak kena cinta kat Nabi SAW? Sebab nak dapat cinta Allah kat kita. Pasal apa nak kena ikut Nabi? Pasal harap Allah cinta kat kita. Kalau Allah sayang kat kita, kalau Allah cinta kat kita, habis hati habis hati dah. Tak ada benda sebesar-besar nikmat bila nikmat yang kita dapat di dunia ni ialah nikmat kasih sayang, cinta Allah kat kita. Tuan-tuan boleh bayang kalau tuan-tuan duduk di tempat ni tuan-tuan, orang paling kaya kat tempat ni sangat sayang kat kita. Siapa paling kaya sini? Siapa paling? Tuan-tuan ada orang kaya sini? Cuba angkat tangan. Tak ada. Miskin semua apanya. Sebab tak kaya tu main masjid tu.
Kalau ada orang paling kaya di Pulau Pinang ni, dalam Pulau Pinang ni, dia paling kaya sekali dan dia sangat sayang kat kita. Orang paling dia sayang kita. Tuan-tuan boleh agak tak apa kita boleh dapat? Oh, terengilah nak pergi tuan tu. Nak ambil duit pergi. Macam kereta tayar botak pula dah. Nak ambil duit tukar. Macam mana? Batuk RM50. Batuk dapat duit. Hebatlah tuan-tuan semua. Kalau orang paling kaya di Pulau Pinang ni pun sayang kat kita, macam-macam nikmat kita boleh dapat, tuan-tuan boleh bayang kalau yang mencintai kita tu pemilik seluruh alam ni. Yang apa yang tuan-tuan nampak di mata, yang tuan-tuan tak nampak di mata, semua milik dia belakang. Yang duduk atas bumi, duduk dalam laut, yang duduk atas langit tu, 7 lapis langit, semua dia punya. Bayangkan kalau dia sayang kat kita lagu mana. Tuan-tuan angkat tangan je, angkat tangan je. Ya Allah, Allah bagi. Salli ala sayyidina. Kita kata ya Allah bagi aku yang ni. Tak, bukan yang ni untuk kamu, yang ni untuk kamu. Dia bagi kat kita yang terbaik dalam keadaan sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Orang nak buat khianat kat kita, dia rosakkan orang tu. Pasal jangan khianat kat orang ni. Dia selamatkan kita dunia dan akhirat. Tuan-tuan tahu tak? Allah sebut dalam Quran, salli ala sayyidina. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu betul mencintai Allah, ikut aku, kata Nabi SAW. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan menyayangi kamu. Bukan setakat tu. Wa yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Bukan setakat tu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dia yakni Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Macam mana kalau orang tu dapat kasih sayang Allah? Apa tanda dia? Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, apabila dia, sehinggalah dia mendapat cintaku, kata Allah dalam satu hadis qudsi. Dia melakukan ibadat sunat sehingga dia mendapat cintaku. Lalu apabila aku mencintainya, maka akulah yang menjadi matanya yang dengan dia melihat. Akulah yang menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Akulah yang akan menjadi tangannya yang dengan tangan itu dia memegang. Akulah yang akan menjadi kakinya yang dengan kaki itu dia berjalan. Tuan-tuan boleh bayang tak hidup dia lagu mana? Hidup dia, bahasa orang kampung kita kata, by guidance of Allah. Gitu. Orang kampung kita macam cakap gitu. Hidup dia dalam bimbingan Allah. Mata dia, apa yang dia nak tengok, apa yang dia boleh tengok ialah hanya benda yang Allah nak dia tengok. So boleh jadi tak nampak benda maksiat? Tak, dia akan terhijab daripada benda melihat kepada benda maksiat. Telinga dia yang nak dengar semua benda yang baik saja, pasal apa yang akan dia dengar itu apa yang Allah nak dia dengar. Tangan dia akan pegang benda yang baik je, kaki akan berjalan tempat yang baik. Hidup dia sentiasa dalam perlindungan Allah. Tuan-tuan, tak berjumpa dosa satu pun satu hari. Pasal hidup dalam bimbingan Allah. Betul orang dapat kasih sayang Allah. Cara dia dapat kasih sayang Allah apa ni? Kata Nabi SAW, fattabi'uni, ikut aku. Ikut dia macam mana? Ikut akhlak Nabi, ikut watak Nabi, ikut perbuatan Nabi. Kesimpulan dia, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan sekalian seiman, kita nak cuba pergi untuk satu demi satu, mudah-mudahan kita jadi manfaat. Macam mana cara untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama tuan-tuan ialah salli ala sayyidina Muhammad. Kita ikut Nabi dalam amalan ibadat. Bila Nabi SAW cadang kepada kita untuk kita buat satu-satu benda, dia panggil benda-benda sunnah, benda-benda sunnah daripada Nabi SAW. Antaranya tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 10 rakaat sunat rawatib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad. An Ibni Umar annahu qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya'i wa rak'ataini qabla as-subhi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, salli ala Sayyidina Muhammad, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak meninggalkan solat sunat 10 rakaat. Jadi solat sunat rawatib. Apa dia? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas asar, selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini di antara amalan yang Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Tuan-tuan waktu buat tu, tuan-tuan ingatlah bahawa tuan-tuan sedang mengikuti perbuatan Nabi SAW. Lagi apa yang Nabi tak pernah tinggal? Tuan-tuan, Nabi SAW tak pernah tinggal untuk solat berjemaah. Subhanallah. Nak kena buat lah, nak kena buat. Saya tuan-tuan inspired. Inspired ni maksud apa? Ter apa? Ha? Ter apa? Inspirasi. Tu. Inspired, inspirasi lebih kurang. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris yang dimelayukan. Saya inspired seorang pakcik. Umur dia tuan-tuan 90 tahun tahun ni. 90 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di Bukit Antarabangsa, tuan-tuan pergi cari satu tempat nama Bukit Antarabangsa. Atas bukit, dekat kawasan Bukit Antarabangsa, ada satu masjid. Nama masjid dia tuan-tuan, Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab, Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab. Masjid besar di atas bukit, tempat orang kaya. Main naik Porsche, Ferrari, kereta hebat-hebat mana ni. Kereta saya kecil kat tengah-tengah tu. Pergi masjid tu jumpa seorang pakcik. Tua tuan-tuan, umur 90, tapi steady, jalan kemas lagi. Kecil pakcik tu. Pegang tongkat. Saya tengok dia naik kereta sendiri, pergi balik masjid. Dia berkata, ustaz tahu tak special apa pakcik ni? Apa special dia? Pakcik ni ustaz, dia istiqamah main masjid dah 20 tahun, 20 minit sebelum azan setiap waktu. Faham tak ni? Setiap waktu selama 20 tahun istiqamah 20 minit sebelum azan duduk dalam masjid. Subhanallah. Macam mana dia buat betul? Kita pergi masjid juga. Bila kita pergi masjid? Azan. Tidak ni? Lepas tu duduk gaduh lah orang kata, buatlah 4 rakaat sebelum zuhur tu. Bukan tak mau buat ustaz, tak dan. Tok Bilal tu kelang kabut sangat, cepat sangat nak iqamat. Bukan Tok Bilal kelang kabut nak iqamat, hang tu yang lambat. Orang azan dia baru nak terbang pergi bilik ayak. Mana nak dan? Cuba tuan-tuan 10 minit, 5 minit duduk sebelum azan tu dia dah kat masjid dah. Dan dah buat 4 rakaat tu. Dan lah. Cuba kita setting. Kalau masuk waktu tuan-tuan, katalah 1:30 zuhur. Masuk waktu untuk kita tu 10 minit sebelum dia. Faham tak ni? Jadi 1:20 untuk kita macam masuk waktu dah. Macam azan waktu tu. Pergi masjid dah. Kalau zuhur ke apa? 1:20. Untuk saya 1:10 dah masuk. Bukan masuk dah waktu tu. Dah. Dia dah set dia tu 10 minit awal. Tapi dah set 10 minit awal, dia tahu pula kata dia set 10 minit awal tu masalah tau. Ai duk relax apa? Jangan aku cepat, jangan risau. Dia set jam dia 10 minit awal. Ai duk relax apa? Ni jam aku cepat 10 minit. Oh, dia dah set kepala itu, dia lambat jugalah. Subhanallah. Maksudnya ada orang yang bersungguh-sungguh untuk solat solat jemaah. Allahumma salli ala sayyidina Nabi SAW tuan-tuan, solat jemaah ni sampai Nabi SAW nak wafat. Para sahabat cerita, papa Nabi SAW ni nak pergi main jemaah juga.
Nabi tak pernah semayang melainkan Nabi SAW semayang jemaah, semayang fardu. Mai time kita tuan-tuan sekalian salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apalah Ustaz, kami makam tinggi dah, tak payah semayang. Ini makam tinggi, tak payah semayang. Dia kata duduk sembang dengan saya, kata Ustaz, ni ada satu tempat tu kat negeri tu Ustaz, kalau Ustaz pi sekali best Ustaz. Saya kata best lagu mana? Saya pernah sampai Ustaz, apa dia? Depa kat situ Ustaz, kalau kita amal sikit, kita duduk dengan depa, beramal sikit, lebih sikit macam depa, Ustaz sampai waktu kita tak payah semayang dah Ustaz. Kata huyo. Saya kata best tu. Kata ni lagi dahsyat pada Nabi. Kita apa pula betul Ustaz, kita ikut Nabi lah, dia kata. Tak lagi dahsyat pada Nabi dah, pasal Nabi kita dengar sampai nak mati, Nabi dah nak wafat dah pun masih duduk semayang lagi. Bukan sekat semayang, Nabi main jemaah lagi. Hampa kira tak payah semayang dah, kira dahsyat pada Nabi ya. Dia fikir dia juga sana. Dia beri fikir gitu, dah subhanallah. Dan Nabi SAW tak pernah tinggal semayang jemaah. Ni, tambah-tambah tuan-tuan nak masuk Ramadan ni, saya nak pesan tuan-tuan. Tuan-tuan yang main ni, tuan-tuan muslimin muslimat ni, saya nak pesan satu, tuan-tuan tolong jangan tinggal semayang jemaah. Jangan tinggal semayang jemaah bulan Ramadan ni. Tuan-tuan azam dia elok satu waktu pun tuan-tuan tak mau terlepas daripada semayang jemaah. Sebab rugi besar sangat rugi. Dan satu semayang dalam bulan Ramadan 70 kali ganda. Kalau 70 kali ganda nak sembang, kita bagi mudah faham sikit, macam tuan-tuan semayang 70 kali. Angkat takbir Allahu Akbar sampai bagi salam, angkat takbir lagi sampai salam, angkat takbir lagi sampai bagi salam. Berapa kali hang semayang ni? 70 kali. Kita saya saja nak buat 70 kali semayang ni tak, memang confirm tak buatnya. Ustaz Usam kata apa? Ustaz Usam kata, dia kata kecuali ahli politik ada kat pilihan raya ni, kita semayang maghrib 3 kali. Dia kata saya petik, kata dia aja. Main masjid ni semayang dah sekali, pasal orang ramai-ramai kata, nak pergi salam semua orang, main mayang kat sini. Saya kira orang bak dia, Pak Long tu tengah marah kat hang tu, tak puas hati pun. Dia start kereta pergi orang Pak Long tu. Pak Long tanya, mai sini pasal apa? Dia kata ni itulah, tak mayang maghrib ke, duk cari-cari dia, Pak Long mayang paling baik sekali. Dia pun mayang kat situ, mayang kali. Saya kira Pak Long tu amak kata, aduh kawan Chin tengah marah kat hang, pergi dia. Dia pergi kat Pak Chin tu. Sampai-sampai dia kata apa? Ni hang main ni pasal apa? Dia kata, itulah duk cari nak mayang tak nak tahu. Tanya hang ni mayang tak ni. Mayang lagi sekali, 3 kali. Kita saja-saja nak buat sampai semayang 70 kali tak buat tuan-tuan, tapi satu semayang kita buat dalam bulan Ramadan tu tah 70 kali. Kalau tuan-tuan pecah pikul depan, macam kita semayang 70 hari pi ke depan siap-siap. Mayang untuk hari ni, untuk esok, untuk lusa, untuk tulak, untuk tunggin buyung, puting beliung apa semua tu sampai 70 hari ke depan tu. Esok semayang lagi satu, esok semayang lagi untuk hari 71 onwards tu. Lusa semayang lagi untuk macam itulah ke depan. Faham tak ni? Itu maksudnya kalau kita berapa Ramadan dah kita lalui dulu, daripada kita mula-mula masuk Ramadan selepas kita balik tu, silap-silap sembahyang yang kita buat dalam bulan Ramadan tu tuan-tuan dah menyebabkan amal kita dah mencecah 800 tahun 900 tahun ke depan ni. Tapi kalau tuan-tuan semayang jemaah, walaupun hanya satu semayang, walaupun hanya satu semayang yang tuan-tuan buat pada salli ala Sayyidina Muhammad bulan Ramadan secara berjemaah, walaupun 2 orang, kali pula dengan 27 kali ganda. Jadi 1 kali 70 kali 27 sama juga 1890. Saya tolong kira siap-siap dah, tuan-tuan tak jadi keluar kalkulator ni. Kalau 1890 kali semayang, beza semayang zuhur tetap 4 rakaat. Tuan-tuan semayang seorang pun 4 rakaat, tuan-tuan semayang 2 orang pun 4 rakaat dia. Tapi beza dia pahala. Ni macam semayang 1890 kali ganda. Yang tadi 70 dengan 1890 tuan-tuan, banyak beza dia. Tu baru satu semayang dalam bulan Ramadan. Ni kita semayang sepanjang Ramadan 30 hari. So maksud dia tuan-tuan, saya ambil contoh. Tuan-tuan semayang setiap hari, isyak lah, senang sikit buat contoh. Pasal kita ni tuan-tuan, isyak insya-Allah kot kita pasal semayang tarawih. Pasal semayang tarawih. Jadi satu isyak kita buat tu, yang kita semayang berjemaah tu dah 1890 kali ganda. Kalau tuan-tuan pecah ke depan, seolah tuan-tuan semayang 5 tahun lebih, 5 tahun 2 bulan lebih kurang. Yang tadi 70 hari, yang ni 5 tahun lebih. Semayang satu semayang yang kita semayang jemaah. So kalau tuan-tuan semayang salli ala Sayyidina Muhammad
berjemaah. Ni saya buat kalkulator ni. Nak takut silap figure lagi, malu korang. Jadi 1890 kali semayang, satu semayang. Kali dengan 30 hari, satu bulan Ramadan, maksudnya satu semayang yang tuan-tuan buat. Satu semayang yang tuan-tuan buat tu, sallallahu alaihi wasallam, dah mencecah, katalah isyak dia kan, isyak. Setiap hari dalam bulan Ramadan 30 hari tuan-tuan tak pernah tinggal semayang isyak berjemaah. Ataupun mana-manalah, hari ni tuan-tuan semayang isyak, esok semayang tuan-tuan subuh jemaah, lusa semayang zuhur, lepas tu kira dalam satu hari tuan-tuan semayang satu aja jemaah. Maka pahala semayang tuan-tuan telah mencecah 56,700 kali ganda. Faham tu? Kalau nak kira lagi ni 56,700 kali ganda, tuan-tuan bahagikan dengan salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, 360 hari setahun. Maksudnya tuan-tuan, sembahyang tuan-tuan untuk satu bulannya, yang satu kali yang tuan-tuan buat sembahyang jemaah ni telah mencecah 157 tahun ke depan. Faham ni? Satu bulan macam mana nak bang? Satu semayang je yang tuan-tuan jaga dalam satu bulan Ramadan tu, satu yang 30 hari tu dah pi 157 tahun ke depan dah. Kalau lah ni umur kita 40 tahun kata, 30 tahun dah kita melalui Ramadan kita ni, 30 tahun dah kita melalui Ramadan kita tu, yang kita istiqamah sembahyang berjemaah satu saja. Kali pula dengan 30 solat Jumaat tuan. Pahala sembahyang tuan-tuan dah mencecah 4,725 tahun pergi depan. Banyak tak? Banyak angguk, tak angguk. Banyak. Banyak tuan-tuan, subhanallah. Sebab tu rugi sangat, jangan tinggal. Ni baru satu sembahyang kita buat sehari. Bayangkan kalau kita buat semua. Lima waktu tu kita jaga sembahyang jemaah kita. Tentu azam tu akan lekat, insyaAllah. Faham tak ni? Sunnah dalam amalan. Yang ketiga, apa Nabi SAW suka buat tuan-tuan dalam bulan Ramadan dan muslimat tuan-tuan? Antara yang Nabi SAW perbanyak lakukan pada setiap hari tuan-tuan ialah bersedekah. Sedekah. Bila Nabi SAW anjurkan kepada kita untuk bersedekah? Pagi. Nah, pasal apa kena sedekah pagi? Sebab pagi-pagi ada dua malaikat yang mai kat kita. Kata Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafan wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Nabi kata, tidaklah seorang hamba memasuki waktu paginya pada setiap hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Tidaklah kita semua ni melalui keluar pada waktu pagi ni, melainkan ada dua malaikat akan turun mai. Dan mereka akan berdoa. Salah seorangnya berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada dermawan yang menyedekahkan harta dia. Ya Allah, kawan ni sedekah, ya Allah engkau gantikanlah kepadanya. Dan yang kedua, malaikat seorang lagi kata apa? Ya Allah, engkau musnahkanlah harta ni kawan yang kedekut ni, bakhil ni. Dua malaikat. Tuan-tuan muslimat, lazimkan setiap hari untuk bersedekah. Salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah. Tuan-tuan yang main masjid, muslimat yang duk ayan baju suami pergi masjid pagi-pagi tu, abang pesan, abang buat duit pergi sedekah di masjid. Muslimat yang tak pergi masjid, yang sembahyang di rumah, sediakan satu tabung, dia panggil tabung subuh, untuk tuan-tuan tak lepas bersedekah. Supaya duit buah tu, tabung tu tak ujung. Kita sembahyang tu, tamanlah sejadah kita duduk tu, tepi tu buah tabung satu. Setiap kali lepas main subuh, buah duit kat situ, buah duit kat situ. Mudah-mudahan dengan sedekah tu Allah jauhkan kita daripada bala hari tersebut. Allah pelihara kita tersebut. Allah bagi, Allah murahkan rezeki kita dengan sedekah pada hari tersebut. Pak ni buat tabung subuh setiap hari di rumah, buh. Tabung buluh, buh tu. Tak ada tabung buluh, muslimat pergi kat dapur tu bekas sedak raya tu lepas duduk lagi.
ketuk-ketuk, cuci elok-elok, pelekat tu tabung subuh, seal buh seletik. Laki kita kali kerang kan. Nak lagi demo hujung bulan syok kita tak nak bayar tu, dia punggah mana. Bubuh tu buh duit. Penuh tak tahu nak pergi mana, buh mana ustaz, tak tahu, tebung saya penuh dah. Minta nombor telefon Ustaz Jafri. Ada kompleks Islam Darul Faizin nak kredit atau nak pergi hantar kat sana. Subhanallah tuan-tuan. Banyakkan bersedekah. Nabi SAW tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi sunnah Nabi SAW dalam amalan? Nabi SAW berqiyamul lail. Qiyamul lail. Tuan-tuan, di antara sunnah para nabi, para rasul dan orang-orang saleh, iaitulah qiyamul lail. Salli ala sayyidina Muhammad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa makfaratun lisayyiati wa manhatun lil itsm atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail. Wahai ini semua orang ni, hendaklah kamu berqiyamul lail, bangun. Kerana fa innahu da'bus salihin qablakum, kerana dia merupakan perjalanan orang-orang salih sebelum daripada kamu. Lagi wa huwa qurbatun ila rabbikum, sesungguhnya qiyamul lail itu mendekatkan diri kamu kepada Tuhan kamu. Lagi wa makfaratun lisayyiat, dia akan salli ala sayyidina Muhammad, menjadi kafarah, menghalang melakukan dosa-dosa. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi wa manhatun lil itsm, apa dia? Dan mencegah penyakit daripada badan. Mana Ustaz Iman? Tuan-tuan, jadi bangun tahajud. Saya nak jadi orang baik Ustaz, tahajud. Ustaz saya nak masuk syurga Ustaz, saya tak mau, saya takut masuk neraka Ustaz, tahajud. Ustaz saya nak parti saya menang Ustaz, tahajud. Doa sungguh ni. Oh Ustaz ni dekat nak pilihan raya ni, tengah bangkit tahajud tekak sikit. Sungguh Ustaz. Dan ni tips pilihan raya. Nak boleh? Tak suka apa ni, kan sini tak mengundi ke apa? Sini tak ada tempat mengundi ke? Soalan biasalah kat pilihan raya kan. Tanya, Ustaz kami nak pilih siapa Ustaz? Ini penting ni, betul tak? Mengangkat pemimpin ni tuan-tuan, ni salah satu sunnah Nabi SAW ni yang kata tak ada. Nabi sampai terpaksa dilewatkan perkebumian Nabi SAW kerana belum diangkat pengganti Rasulullah SAW. Nampak pentingnya mengangkat pemimpin. Sebab bila kita mengangkat pemimpin, dia bukan setakat urusan kita, dia urusan negara kita. Dan bukan setakat urusan kita di dunia. Pemimpin kita nak angkat tu, dia akan bawa kita sampai ke akhirat. Sebab tu kena angkat pemimpin yang betul. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Siapa yang nak kita angkat? Yang pertama tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, bila kita nak angkat pemimpin di kalangan kita, dia mestilah orang yang boleh bantu kita untuk kita melaksanakan tanggungjawab yang kita kena buat secara individu, yang nama dia amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ni setiap orang ni semua ada satu tugas nak kena buat. Ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Semua kita, seorang pun tak terlepas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni sebaik makhluk yang sebaik-baik umat yang Allah keluarkan daripada seluruh manusia. Kamu nak dapat cop pengesahan kata kamu sebaik-baik makhluk ni, sebaik-baik umat ni, kamu kena buat satu tanggungjawab kamu, tugas kamu, portfolio yang kamu kena buat. Salih asma job scope. Apa job scope dia? Buat ta'muruna bil ma'ruf, kamu ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu halang orang buat maksiat. Kalau kamu tak buat ni, maka kamu tidak diiktiraf sebagai sebaik-baik umat daripada manusia. Ni dapat jawatan pengurus, kamu telah lantik menjadi pengurus, tapi kerja tak main.
Kerja tak mai, paskat tak buat, Ustaz Simat suruh orang buat kerja pun tak buat, di office tak ada kerja, nama je pengurus tapi tak layak dipanggil pengurus, siap-siap kena buat kerja. Macam tu kita tak siap. Kita dapat title sebaik-baik umat tapi tak buat kerja. Tapi nak buat kerja amar makruf nahi mungkar, tuan tengok ada orang buat maksiat tempat kita, tuan kena pergi settle dengan dia. Ni kita duduk Tasik Kelugok ni, kalau ada orang buat konsert ni, tuan tak boleh izin dia buat konsert, campur lelaki perempuan maksiat, tak lagi. Tapi tuan berani tak pergi seorang-seorang? Orang buat konsert ni, wow, ramai orang masuk pegang pekat, wow, bum, tuan-tuan pipi kat atas, tuan-tuan sekalian, Ustaz Syamad ni kita sedang melakukan maksiat, tuan-tuan tolong balik semua, saya minta semua tuan-tuan untuk beredar. Faham kan? Tuan-tuan pi naik motor balik dengan ambulan. Ada ketikanya tuan-tuan kita tak mampu untuk halang orang buat maksiat. Pasal apa? Yang pertama pasal kita ni lemah iman, yang kedua kita tak ada kekuatan. Sebab tu nak melaksanakan amal makruf nahi mungkar ni tuan-tuan sekalian bersama, Allah sebut kita kena buat secara berjemaah, buat ramai-ramai. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikumul muflihun. Hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu buat al-khair, ajak orang kepada Islam. Tugas kamu dua benda, ajak orang untuk buat kebaikan, halang orang daripada buat maksiat. Wa ulaikumul muflihun, mereka ini sajalah yang akan digunakan, akan mendapat kejayaan di syurga Allah. Jadi tuan-tuan, setiap dari kita kalau ada orang buat maksiat, tuan-tuan kena pergi settle. Kalau ada orang tak semayang, tuan-tuan kena ajak dia semayang. Ada tuan-tuan dekat kampung kita ni yang tak tutup aurat, tuan-tuan kena pergi tegur dia, ajak dia untuk tutup aurat, pasal dia Islam sama macam kita. Tapi tuan-tuan boleh tak buat seorang-seorang? Tak boleh. Kalau tuan-tuan kita duduk dekat sini ni, duduk dekat Tasik Kelugok ni, tak tahu ada satu rumah budak-budak muda duduk sewa tu, sewa dia panggil apa? Sewa bujang. 5-6 orang. Lepas tu malam-malam kita duduk tengok dia budak perempuan duduk masuk. Dia duduk budak perempuan masuk. Tak boleh tak duduk biar lagu tu saja? Boleh tak? Tak boleh. Tuan-tuan kena pi tegur mereka. Tapi boleh kan tuan-tuan pergi seorang-seorang? Tak boleh. Maka tuan-tuan, kita tak mampu untuk bawa amar makruf nahi mungkar, walhal kita kena buat. Sebab tu kita kena cari orang yang tolong kita buat. Siapa orang tu? Ni yang kita nak pangkah nantilah. Faham tak ni? Dengan kita pangkah dia, kita tahu satgi kalau ada maksiat, dia tolong pi selesai maksiat tu. Tu tugas dia. Kalau ada orang tak semayang, dia kena ikhtiar tu, ajak orang untuk buat program supaya dia boleh main semayang. Tu tugas dia. Faham tak Zaman? Tapi kalau kita nak suruh dia pi tu, tak apa ni, halang orang karaoke Laguna, dia pun duk karaoke juga. Faham tak Zaman? Faham tak? Macam kita nak suruh dia pi halang daripada orang buat konsert, dan dia pun pi duk meloncat atas konsert juga. Tuan-tuan kena nilai lah siapa yang tugas dia ialah untuk buat kerja tu bagi pihak kita yang kita tak mampu nak buat. Boleh faham dekat tu? Yang kedua tuan-tuan, saya tak sebut siapa-siapa, tuan-tuan pandai-pandai timbang sendirilah. Yang keduanya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kawan yang kita nak pilih tu siapa? Kawan yang kita nak pilih, yang Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Kawan yang kita nak pilih tu mesti lebih baik pada kita. Dalam ramai-ramai ni dia paling baik sekali. Lebih kurang betul lah. Yang paling layak sekali. Siapa yang paling baik, siapa yang paling layak? Dia punya had, dia punya level dia punya kriteria dia Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah, bukan di sisi mata kita, di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Tu kriteria dia. So dalam celah-celah tu berapa orang yang nak main petani kat kita, kita nanti nilai 3 orang tu, siapa agaknya yang paling bertakwa di kalangan mereka. Takwa juga lah Ustaz, takwa saya tak tahulah. Tuan-tuan, Allah suruh kita nilai sekadar zahir dia, hati kita tak tahu. Siapa pun kita tak tahu hati dia. Ustaz berlakon ya Ustaz, kau nak pilih raya duk berlakonnya, berlakon tak berlakon, memang Allah suruh kita nilai takat dia saja. Dalam hati kita tak tahu. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Mereka mendirikan semayang, mereka menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka terpeliharalah daripadaku nyawa mereka, harta benda mereka, kecuali dengan hak Islam. Adapun apa yang ada dalam hati mereka, itu Allah yang akan hisab.
Aku ni takat mereka buat tu aja dah cukup dah untuk aku. Lebih sampailah hati, bukan kita untuk menilai. Faham tak ni Ustaz? Lepas tu Nabi SAW kata apa? Apabila kamu melihat orang berulang-alik ke masjid, ketahuilah bahawa dia orang beriman. Takat tu ya. Oh, dia pergi masjid tu, Ustaz tu berlakon je tu, Ustaz tu konon bagus lah tu, Ustaz tu nak tunjuk ke orang tu. Tak, dia pergi masjid, Nabi kata, kamu saksilah dia orang beriman. Takat tu ya. Nilaian kita setakat apa yang dia zahir, apa yang dia janji. Kita janji dia Ustaz, dia kata nak buat lagu tu, nak buat lagu ni Ustaz, tiba-tiba dia tak buat. Tak, kita pegang takat janji dia aja. Faham tak ni Ustaz? Jadi tuan-tuan, tu kriteria dia. Amar makruf, yang kedua yang amar makruf nahi mungkar, yang kedua yang paling bertakwa di kalangan kamu. Faham tu? Tuan-tuan sekalian Ustaz, balik tajuk kita tadi, nak menang pilihan raya tahajud. Sungguh yanzilu rabbana tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunya. Ya Allah, saya semat Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia bila? Thuluth, 1/3 min akhir lail, daripada akhir malam, 1/3 akhir malam tu waktu Allah turun. Turun dengan maksud kata apa? Allah terlalu hampir kepada hamba dia. Waktu tu kata apa? May yad'uni fastajib lahu, wahai malaikat, siapa yang berdoa dekat aku nak mustajabkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, ada tak di kalangan hamba-Ku yang nak minta apa-apa daripada aku nak tunaikan untuk dia. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu, ada tak dengan hamba yang nak minta ampun atas dosa dia, aku nak ampunkan dosa dia. Waktu Allah nak tunai segala hajat, Allah nak bagi segala apa yang kita minta, waktu Allah nak ampun segala dosa, bila? 1/3 akhir malam. Bangkit waktu tu, ya Allah bagilah menang dekat parti kami ni, bagi minta waktu tu. Sebab nak mengundi ni orang, nak mengundi ni tuan-tuan, orang, bukan kambing. Bukan kambing, bukan kucing. Orang. Dan manusia ni tuan-tuan, dia akan mengundi dengan apa yang ada dalam hati dia. Tuan-tuan sodok kempen lah lagu mana, kalau hati lagu tu lah. Dia panggil apa? Karat. Hantar sodok gonyoh lagu mana pun, cerita pi lagu mana, punya teruk lah, patihan lagu tu lah, tunging buyung lah, apa semua. Tuan-tuan, dia kata aku dulu gini selamanya. Oh, jangan kacau, memang tegas, aku yang tu je. Tuan sodok kata apa kat dia tuan-tuan sekalian? Pasal apa? Pasal yang dia sayang dan dia sokong tu apa yang duduk dalam hati dia. Salih alaihi Muhammad. Faham ni? Gitu. Jadi tuan-tuan, tapi siapa yang duk pegang hati orang? Siapa? Allah. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan kami atas agama kamu. Allah yang membolak-balikkan hati. Doa, ya Allah bagi orang semua mai mengundi supaya parti jemaah aku menang. Tu je kita kena buat Ustaz Jamal. Jemaah bahasa Arab. Kan? Melayu panggil apa? Kumpulan grup. Bukan lagu tu lah kan? Kumpulan. Bahasa orang putih dia panggil grup. Bahasa politik dia panggil parti. Lebih kurang tu lah. Kalau tuan-tuan berasa parti tuan-tuan lah yang paling istimewa sekali dunia, tak ada parti lain lah yang paling tuan-tuan mintalah pada Allah. Ustaz, saya Ustaz biru. Dia kata, untuk kerat ni Ustaz keluar darah biru cakrih. Saya berasa dialah sahaja yang akan memertabatkan Islam dalam dunia ni, dalam Malaysia ni, melaksanakan amal makruf nahi mungkar, dan mereka lah yang paling bertakwa di kalangan kami, maka kami nak pilih dia. Ahlan wa sahlan, silakan. Ustaz saya oren. Saya rasa dan saya yakin bahawa parti saya akan menegakkan Islam di muka bumi ini, yang akan melaksanakan amal makruf nahi mungkar, dan dia itulah, mereka itulah calon yang letak ni, inilah yang paling bertakwa di kalangan kami, dan kalau kami mati, dia tu boleh jadi imam sembahyang untuk kami. Kan? Kalau tuan-tuan rasa macam tu, ahlan wa sahlan. Oh, tak cukup abang, tak satu lagi. Ustaz saya mata. Saya rasa parti saya lah yang akan bawa kami ke syurga, dia lah yang akan melaksanakan amal ma'ruf, orang paling bertakwa. Ahlan wa sahlan, silakan.
Tuan-tuan tahu tak siapa boleh cerita kat kita siapa sebenar-benar yang paling betul? Siapa? Allah. Betul tak ni? Kita berasa macam kita betul dah. Tapi siapa yang tahu siapa paling betul? Allah. Maka dalam nak membuat pilihan, Islam ajak kita buat apa? Buat apa? Istikharah. Tuan-tuan, berapa orang yang dah buat istikharah ni bulan raya ni? Cuba angkat tangan meh. Tuan-tuan confident sangat, saya pilih paling betul ke? Tak ada betul belakang, betul belakang. Oh, macam dalam apa? Dalam apa ni, dalam mahkamah. Tidak ada yang benar belakang, benar-benar belakang. Tuan-tuan, kita tak tahu, kita berasa macam betul. Tapi Allah yang tahu, maka mintalah pada Allah. Ya Allah, bagilah aku petunjuk. Yang mana yang paling betul di kalangan mereka ni, Ustaz Syamad. Supaya kita selamat dunia akhirat. Faham tak ni? Tuan-tuan, yang pertama, tahajud. Ni, pejuang-pejuang parti ni. Faham Syamad? Tahun ni takut juga nak mak ni. Cakap silap, cakap kena saya ni. Saya pernah tuan-tuan khutbah satu tempat dekat kat pilihan raya. Saya tak maksud nak sebut siapa-siapa pun. Saya cuma cakap bagi pihak. Saya lihat sama apa yang Islam ajak kat kita dalam milih. Islam kata dalam kitab Nasihat Agama Usul Iman, Imam Habibullah dah kata apa? Saya simak, bila ada maksiat berlaku, maka akan jadi 3 kelompok manusia. Pertama, kelompok yang pergi buat maksiat tu sekali. Maka bila turun azab dia sekali akan kena. Yang kedua ialah orang yang salih alaihi Muhammad ada buat maksiat, dia tak redha dengan maksiat tu, tapi dia buat tak tahu. Dia kata hampa nak buat maksiat, hampa melingkup bila, hampa nak konsert kan, hampa nak tungi boyong kan, hampa nak minum arak, pecah perut kan, ikut suka hampa. Aku kira pegang tasbih, wallah boleh pergi masjid 5 waktu sekali, sudah cukup dah untuk aku. Bila Allah turunkan azab kepada orang buat maksiat, maka dia sendiri kena azab. Pasal apa? Pasal diam dia itu menyebabkan maksiat itu makin besar. Dan orang yang buat maksiat itu, dia akan berhujah apa? Tu imam pun tak kata apa, hang siapa nak kata apa? Bukan sinilah tu imam paling. Duduk tengok dia pula. Betul tak tuan? Depa orang yang buat maksiat dia akan berhujah. Tengok orang soleh tu pun buat ibadat pun tak pernah kata apa kat aku. Hang siapa nak tegur aku? Maka tuan-tuan, makin besar maksiat dia disebabkan diamnya orang baik. Maka bila turun azab, sekali dengan dia pun kena. Yang ketiga tuan-tuan, ialah orang yang tidak redha dan dia berusaha untuk memadamkan kemaksiatan. Dia tak redha dan dia buat sedaya yang dia mampu untuk dia padam kemaksiatan tersebut. Bila Allah turun azab, maka orang ni saja akan terselamat. Saya khutbah, saya sebut lagu tu je. Turun saya sebut PAS ke UMNO ke PKR ke apa, saya tak sebut satu pun. Habis turun dia kata apa Ustaz? Ustaz, awak PAS tu betul sangat. Bila masa aku kata PAS? Saya lihat apa bukti? Saya kata, saya kata apa ni? Saya khutbah apa tadi? Ustaz duk politik dalam masjid. La subhanallah, saya tak kata apa pun. Saya kata, saya lihat saya tuan-tuan, jangan jadi orang yang cenderung kepada maksiat. Dekat tu aja. Saya cuma faham tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya cuma tuan-tuan faham dulu, jangan marah saya pula. Boleh macam tengok muka macam duk pegang bisa ada gulung-gulung gitu. Dia risau kat saya ni. Relax. Baik kan. Yang kedua, tuan-tuan yang duk buat kerja politik ni, nak menangkan mana-mana parti tuan-tuan. Saya tak tahulah kat sini bertanding berapa parti tadi ni, berapa penjuru ni? 4 penjuru. Oh, simple tuan-tuan. 4 penjuru. Tuan-tuan jangan pakai 4-4 lingkup. Dia kata apa, aku tak puas hati kat parti ni. Ni, yang ni paling aku tak suka kali. Dia pergi pangkah orang tu. Dia pangkah tu pasal dia tak suka menang kawan tu. Tuan-tuan siapa? 4 parti yang nak bertanding kat sini tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam 4 parti tu, tak mana pun tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan jangan buat maksiat. Kalau tuan-tuan nak parti tuan-tuan menang, tuan-tuan jangan buat maksiat. Ustaz, saya nak Barisan Nasional menang Ustaz. Tuan-tuan jangan buat maksiat, maka insya-Allah Allah akan menangkan Barisan Nasional. Ustaz, saya nak PKR menang Ustaz. Jangan buat maksiat, insya-Allah. Saya nak PAS menang Ustaz. Jangan buat maksiat orang PAS. Satu lagi apa dia? Bebas. Cok apa bebas ni? Tak tahu ke? Kepala lembu. Kepala kerbau. Faham dah kena. Orang lama tuan-tuan jangan main-main. Kepala lembu tu orang lama jangan main. Tuan-tuan. Parti apa tak? Apa ni apa? Bukan. PSM. Bukan.
Parti PSM. Sosial. Yang tu lah dia tahu, saya tak ingat-ingat. Tuan-tuan, maka parti tu jemaah dia jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Pasal tuan-tuan tengok macam mana yang berlaku hari itu pada zaman Nabi Musa AS. Bila tak turun hujan berapa lama tak Allah turun azab. Maka mereka semua pekat berhimpun jumpa dengan Nabi Musa AS. Kemudian tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka mengadu, wahai Nabi Musa, tolong saat doa pada Allah bagi Allah turun hujan. Tak, Allah kata apa? Wahai Musa, Allah tak turun hujan ni pasal ada seorang daripada kamu yang istiqamah buat maksiat. Ni Allah tak turun hujan ni, Allah turun bala ni, yang semua orang kena ni seorang aja dia buat maksiat. Kalau orang ni boleh keluar daripada kelompok ni, maka hujan akan turun. Tuan-tuan nak patut bagi sejuk sikit, hangat. Tuan-tuan seiman, rupa-rupanya dia antara benda yang menyebabkan semua orang kena akibatnya bila ada seorang yang buat maksiat. Faham tak? Oh, parti kami tak pernah menang, Ustaz. Pergi cek tengok, kau ada seorang dalam tu yang buat maksiat. Ni bukan seorang berlambak buat maksiat. Macam mana Allah nak bagi kemenangan? Faham tak ni Ustaz? Saya sebut semua parti ni, saya sebut siapa parti pun. Mana-mana parti pun. Jangan ada siapa, kalau tuan-tuan nak parti tuan-tuan menang, tuan-tuan jangan buat maksiat, dan jangan ada di kalangan orang tu yang buat maksiat. Tuan-tuan yang jadi ketua dalam parti tu, tuan-tuan jadi ketua cawangan ke, ketua bahagian ke, siapa-siapa ke, ketua bahagian kena pesan dekat orang-orang di bawah dia. Ketua bahagian ni UMNO lah, ni bahagian kan, kena pesan kat orang bawah dia, ni semua yang duk buat kerja dalam jemaah ni, dalam kerja dalam parti ni, tolong jangan buat maksiat, semua kena tinggalkan maksiat, harap Allah bagi kemenangan kat kita. Tu betul ni. Faham tak ni? Saudara Semat, tuan-tuan yang jadi ketua dekat dalam parti tu, yang lambang kepala lembu tu, pergi berjumpa dengan semua tu tim parti yang buat kerja tu, yang buat kerja-kerja tu, pergi beritahu dah, ni semua yang buat kerja ni, jangan siapa pun buat maksiat ni. Bukan sakat lah ni, lepas ni pun kok menang pilihan raya ni pun jangan buat lagi dah. Tinggal maksiat, Allah bagi kemenangan. Faham ni Ustaz? Sama lah mana-mana parti. Jadi tuan-tuan, jangan disebabkan kita, maka kemenangan parti kita tu tertangguh. Gitu. Boleh faham betul? InsyaAllah. Tuan-tuan, jadi patah balik tahajud. Orang ni kena cakap juga benda-benda macam ni, saya maafkan. Jadi tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Saya, siapa menang pun, kita ni orang Islam dan salli ala Sayyidina Muhammad, pesan lagu tu lah. Tuan-tuan yang duduk dalam BN, saya dah pesan, tuan-tuan pergi berjumpa dengan wakil rakyat yang calon parlimen dan calon DUN kita tu. Saya minta tuan-tuan ahli masjid, tuan-tuan pergi jumpa dia San. Kata dia, Datuk, saya minta satu ni daripada hati saya, yang dari lubuk hati yang saya yang sangat dalam ini, Datuk. Cakap dia tu, boleh tak nanti kalau kami undi Datuk menang, Datuk ajak orang buat baik, Datuk halang orang buat maksiat. Takat tu ya. Lebih apa dia nak buat tu tuan serah kat dia. Datuk, tak mana ada orang buat maksiat, saya nak minta Datuk tolong buat. Tak mana ada orang lagi yang tolong bantu masjid-masjid untuk buat program supaya orang dapat ilmu, Datuk buat itu. InsyaAllah puas hati saya undi tu. Boleh tak bercakap betul dia? Calon kita yang pakai lambang PKR, dan pergi jumpa dia. Assalamualaikum, saya nak jumpa ni, saya ni ahli PKR semua hidup. Terus duk goncang ke mana, saya takkan keluar PKR ni. Dia bak tu, saya nak minta satu, boleh tak? Apa dia? Nanti kalaulah takdir Allah bagi menang kat kita, misalkan kempen ni, kalau Allah bagi menang kat kita, saya minta satu, boleh tak? Tolong buat dua kerja ni yang Allah suruh kita buat, amar makruf nahi mungkar. Ada maksiat, kita kena bagi berhenti. Guna kuasa yang Tuan ada. Nanti bila dah jadi adun atau menjadi ahli parlimen, PAS pun sama, pergi jumpa, sebut benda yang sama. Supaya nanti kalau Allah soal kita, kita ada jawapan dah. Dia pun dia nak undi kita, dia kata yalah.
Dia kata, ya baik-baik, insyaAllah. Tuan-tuan pegang tu. Sungguh insyaAllah. Pegang dia elok tuan-tuan. Nanti Allah tanya, kita ada jawapan. Dia dah janji dah dengan saya. Tapi dia buat juga. Faham tak ni? Gitu. Baik tuan-tuan sekalian. Tu di antara sunnah Nabi SAW dalam bentuk amalan. Yang kedua tuan-tuan, sunnah Nabi SAW dalam bentuk urusan kehidupan dia. Tinggal 5 minit ke? Tengok tuan-tuan pun dah stres tu macam dah. InsyaAllah 9.30 tu berhenti. Tuan-tuan salih ala sayyidina Muhammad. Dalam urusan kehidupan Nabi SAW pun ada amalan-amalan Nabi SAW yang Nabi SAW buat. Yang pertamanya tuan-tuan, sunnah ketika Nabi SAW bangun daripada tidur. Bila Nabi SAW bangun daripada tidur, Nabi buat apa? Nabi kata ada 3 ikatan yang syaitan ikat dekat kita bila kita tidur ni. Salih ala sayyidina Muhammad. Bila kita tidur, ada 3 ikatan yang syaitan ikat dekat kita. Kata Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, syaitan mengikat tengkuk salah seorang daripada kamu ketika tidur dengan 3 ikatan. Dan syaitan katakan bagi setiap ikatan itu pada tempatnya, kamu masih memiliki malam yang panjang, tidurlah. 3 tempat ikat tu dibisik, kamu malam panjang lagi, tidurlah. Dibisik tempat lagi, kamu malam panjang lagi, tidurlah. Dibisik tempat lagi, kamu malam panjang lagi, tidurlah. Maka jika seorang itu bangun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan akan terlepas. Apabila dia berwuduk, maka 1 ikatan akan terlepas lagi. Dan apabila dia menunaikan solat, maka semua ikatan akan terlepas sehingga dia bangun dalam keadaan cergas dan tenang. Jika tidak, dia akan bangun dalam keadaan lesu dan malah. Nabi ajak kat kita, bila bangkit tidur, buat 3 benda ni. Nombor 1, zikir, ingat Allah. Kata apa? Paling kurang sekali, alhamdulillah. Tapi payah tuan-tuan nak kata alhamdulillah bangkit tidur. Sungguh tak? Siapa bangkit tidur, dia tak pernah lupa bangkit tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuan-tuan, susah nak buat. Sungguh. Kalau tuan-tuan terjaga tidur tengah malam, terjaga tengah malam, tahu baca apa? Nabi suruh buat 4 benda. Yang pertama, kata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1. Pasal nak? Ada 1 yang tertinggal, yuhyi wa yumit. Dalam hadis tu sebut takat tu je. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1. Yang kedua, kamu kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 2. Yang ketiga, la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Yang keempat, rabbighfirli. Ingat dah 4 benda tu. Yang pertama, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ketiga, la haula wa la quwwata illa billah. Yang keempat, rabbighfirli. Kemudian kata Nabi, dia berdoa, maka doanya akan dimustajabkan. Lalu dia melakukan solat 2 rakaat, maka solatnya akan diterima. Paling kurang tuan-tuan bangkit tu terjaga, subhanallah la ilaha syarikalah, lahu mulku wa lahu syai'in qadir, subhanallah alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampun dosaku, ya Allah, ya Allah ampun dosaku, ya Allah, lina wali. Maka doanya akan diterima, kata Nabi SAW. Tapi saya nak abang, tuan-tuan semua hafalkan zikir 4 dah, hafalkan. Terjaga malam ni tuan-tuan, confirm tak buat. Sebab ulama kata, bukan saya kata, ulama kata, orang yang mudah untuk melakukan zikir demikian ialah orang yang melazimi zikrullah.
Orang yang lazim zikrullah, dia akan boleh buat gitu. Kita yang jenis tuan-tuan sekalian, baru bangkit tidur terkejut tuan-tuan, ni otak baru nak ribut. Tahu orang nak ribut, baru duduk pusing lampu merah hijau, merah hijau, merah hijau, merah hijau. Waktu tu nak recall banyak benda tuan-tuan sekalian, lambat. Tapi kalau benda tu dah lekat, bangkit, dia akan automatik buat. Kalau waktu tu biasa, mudah kita, oh ini nak buat ni, oh nak buat tu. Baru terkejut pada tidur. Orang yang memang zikir duduk dalam kepala dia akan lekat dengan zikir tersebut. Sama dengan bangkit tidur alhamdulillah. Paling kurang alhamdulillah, tapi paling cantik dalam hadis salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab Al-Azkar riwayat Al-Bukhari, salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW ajak dekat kita. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi rahimahullah, Nabi SAW sebut an Huzaifah ibn Yamani radhiyallahu anhuma wa au Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut wa idza istaqaita wa idza tayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kata Nabi Abi Zar ataupun Huzaifah Al-Yamani kata ketika Nabi nak baring di tempat tidurnya, Nabi SAW baca bismikallahumma ahya wa amut. Bila Nabi SAW bangun daripada tidur, Nabi SAW baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Faham tak ni? Kemudian tuan-tuan musalli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW mandi. Macam mana cara Nabi SAW mandi? Ada 3 cara Nabi SAW mandi. Yang pertama, Nabi SAW basuh tangan, kemudian Nabi siram 3 kali atas kepala, kemudian Nabi mandi seluruh badan. Ada 3 hadis berkaitan cara Nabi mandi SAW. Cara mandinya Nabi SAW. Kita duk viral baru ni tuan-tuan sekalian, orang mandi, nak mandi cara Nabi basuh kaki dulu. Ya ni. Mari kita mandi cara Nabi SAW, basuh kaki dulu. Oh, rupa-rupanya lagu ni, lagu tu, lagu ni, lagu tu. Hadis Nabi SAW cerita dekat kita, cara Nabi SAW mandi ialah kepala dulu, bukan kaki dulu. Okey, kalaulah ada kebaikan basuh kaki dulu. Kalau ada kebaikan basuh kaki dulu, tak apalah, tapi jangan kait dengan Rasulullah SAW. Faham tak? Tok saya kata basuh kaki dulu, bagus untuk kesihatan, silakan. Jangan kata Nabi kata, sebab tak ada Nabi kata basuh kaki dulu. Faham tak ni? Nabi basuh kepala dulu. Nabi basuh tangan, kemudian Nabi basuh kepala dia 3 kali, ambil air basuh 3 kali, kemudian Nabi basuh seluruh badan. Yang kedua, Nabi SAW basuh tangan dia, kemudian Nabi berwuduk. Wuduk sempurna, kemudian Nabi ambil air basuh 3 kali atas kepala dia, kemudian Nabi mandi sampai habis. Yang keempat, yang ketiga. Yang ketiga, Nabi SAW basuh tangan dia. Pasal apa mula basuh tangan dulu? Kata ulama, sebab tak tahu di mana tempat dia letak tangan waktu tidur ni. Kok pegang najis. Sebab Nabi SAW mandi, Nabi letak dalam bekas tu, Nabi mandi daripada bekas kecil tu, Nabi celuk tangan dia dekat dalam tu dulu. Takut kalau ada najis di tangan sagi, dia akan kotor air tu. Sebab tu Nabi basuh tangan dulu di luar pada bekas tu. Nabi basuh tangan, kemudian Nabi wuduk. Seluruh wuduk macam wuduk nak solat, tinggal bahagian kaki yang Nabi tak basuh lagi. Kemudian Nabi mandi seluruh tubuhnya, di akhir sekali Nabi tutup dengan basuh kaki. Walaupun ulama kata itu khas kepada Nabi SAW mandi janabah, pasal hadis-hadis berkaitan dengan cara Nabi SAW mandi junub. Maka ulama kata boleh dipraktikkan untuk mandi biasa, iaitu memasukkan wuduk ketika mandi, sebab dia sunnah Rasulullah SAW. Belajar buat saja. Ambil wuduk, mandi, ambil wuduk, kemudian mandi. Ataupun start pada kepala dulu. Mesti ada kebaikannya. Bila Nabi SAW buat, tuan-tuan, mesti ada baik. Tuan-tuan, Nabi SAW suruh bila tidur padam lampu. Ni tulis last sekali ya. Nabi nak tidur, Nabi suruh padam lampu. Para sahabat dulu kira Nabi suruh padam pelita tu, mau pakai padam pelita lah, tak ada tanya soal banyak dah. Sungguh Ustaz. Sahabat tanya, wahai Aisyah, nak tanya Ustaz, pasal apa kan bila kita haid bulan Ramadan, nanti lepas habis Ramadan tang puasa kena qada, tang semayang tak payah qada, pasal apa? Ini orang tanya. Tahu Aisyah kata apa?
Demikianlah yang diperintahkan oleh Nabi kami. Dah selesai. Sedut tanya banyak-banyak sangat. Dan Nabi suruh buat itu sudah. Dia panggil ta'abudi. Ikut je perintah Nabi SAW. Tapi kita ni jenis nak curi juga. Pasal apa. Buh kepala dulu, tak buh kaki dulu. Dia jenis curi. Pasal apa. Sayyidina Ali kata apa? Kalaulah dalam urusan agama ni jenis pakai akai belakang, maka menyapu khuf itu di bawah lebih sesuai lagi daripada yang di atas. Khuf kan tak pakai khuf. Kita ambil wuduk dengan khuf, pakai kasut yang atas pada buku lali. Apa ni atas pada buku lali tu. Bila nak sapu khuf bukan sapu di bawah ni kotaknya patutnya di bawah lah. Tapi Nabi suruh di atas. Dia kata kalau Islam jenis pakai akai, maka sapu di bawah tu logik lagi. Tapi tak, Islam ni bukan semua jenis pakai akai. Faham tak sila? Bila Nabi SAW suruh malam tidur padang pelita, Nabi kata. Para sahabat pun okey, tidur padang pelita. Sampailah baru-baru ni, tak berapa tahun kebelakangan ni, dia buat kajian. Pasal apa malam-malam tidur, orang yang selalu buka lampu cerah-cerah ni selalu dapat sakit. Pokoknya Nabi SAW suruh padang pelita tu ada haid dia. Rupanya orang yang tidur dalam keadaan cerah, sel-sel tubuhnya tuan-tuan yang sepatutnya rehat, tak berehat. Dia duk berasa macam dia kena kerja. Maka waktu tu tuan-tuan, dia telah mengaktifkan sel-sel yang tak patut aktif. Waktu tu akan mengundang kepada sakit tubuh badan dia. Ni kajian ni barat buat. Jadi ceritanya kalau Nabi suruh buat apa tu dah ikut dia, mesti ada kebaikan dia. Nabi tidur sebelah ni. Rusuk kanan di bawah, rusuk kiri di atas. Waktu orang tanya, Ustaz, bilik saya kedudukan katil ni lagu mana? Tok-tok kita dulu sangat ambil kira. Sebab tu tuan-tuan tengok kalau rumah-rumah lama-lama dulu jalan kot ni, rumah menyerong kot tu. Pasal apa rumah menyerong? Kalau betul rumah menghadap ke berjalan. Apa betul dia rumah menyerong gitu. Pasal dia ambil kira kiblat kot mana, tidur baring kot mana. Betul tak ni? Katil kita ni tuan-tuan, kalau kiblat kot ni maksud dia kepala kita kena belah ni, kaki belah ni. Betul tak? Kalau kiblatnya kot sana, maksud kepala kita kena belah sini, kaki belah sini. Pasal bila kita tidur mengiring sebelah kanan lagu tu, kaki kita akan jadi, dada kita akan menghadap ke kiblat. Tu cara Nabi SAW tidur. Dia pun buat kajian pasal apa Nabi tidur lagu tu. Dan tuan-tuan kalau tuan-tuan perhati saja, pergi lalu tuan-tuan tengok cara anjing tidur. Anjing tidur lagu tu. Kucing tidur lagu tu. Kebanyakan masa tuan-tuan akan tengok binatang cara tidurnya lagu tu. Tahu pasal apa? Pasal subhanallah, rupa-rupanya tuan-tuan, jantung kita duduk belah ni. Bila jantung kita duduk belah ni, kita tidur mengiring kot ni, jantung kita duduk di atas, tak ada pressure atas jantung. Kalau tuan-tuan tidur belah sini, tuan-tuan jantung kita lepas ke bawah, seluruh body weight kita beratnya tuan-tuan sedang duduk menghimpit kepada jantung. Usus kita pula tuan-tuan dia duduk sebelah kiri ni. Sekitar ni. Jadi bila kita tidur kot ni tuan-tuan sekalian, ni yang sebelah sini dia akan menekan usus kita. Dan waktu tu tuan-tuan, gas-gas yang duduk dekat dalam ni tuan-tuan dia akan push naik ke atas. Waktu tu bila tuan-tuan bangkit, tuan-tuan akan rasa heartburn. Heartburn ni dia macam sakit ulu hati. Gas duduk naik ke atas. Maka Nabi ajak kita duduk lagi tuan-tuan, rupa-rupanya setiap perbuatan Nabi SAW itu ada hikmah yang tersembunyi kalau kita kaji. Maka dalam hidup kita tak boleh lari kita tuan-tuan selain daripada kita nak menunjukkan cinta kita kepada Nabi SAW. Yang kedua pasti ada hikmah yang tersembunyi. Dan yang ketiga tuan-tuan ada ganjaran pahala yang menanti kita insya-Allah. Tuan-tuan cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'an batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, di buku saya Amalan Mengangkat Darjat ni, saya susun amalan daripada bangun tidur sampai tidur balik. Ada kita buat jualan dekat luar tu. Kalau tuan-tuan berhajat untuk dapatkan, insya-Allah bulan Ramadan ni sangat sesuai lah untuk kita buat. Sebab saya buat jadual-jadual. Pagi pukul 5 nak buat apa, pukul 8 nak buat apa, sampai tidur balik atas katil nak buat apa pun ada kita ceritakan insya-Allah. Dengan doa-doa dan ayat-ayat tertentu. Insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita. Dan tabung wakaf juga kita buka di luar untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam.